Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syikir binti Muhammad Fadil dan ahli kumpulan saya iaitu Afa Natasha, Lashini dan Siti Mariam akan membentangkan tajuk How to Create Sustainable Small Business. Poin yang pertama ialah make our own furniture. Yang pertama sekali ialah making furniture using recycled materials. Contohnya macam gambar yang saya tunjukkan tersebut menunjukkan barang-barang pejabat seperti kerusi, meja yang diperbuat daripada pellet. Pellet ini merupakan kayu-kayu yang berasal daripada kayu pokok. Kita boleh gunakan kayu-kayu tersebut apabila kayu tersebut terbiar ataupun tidak digunakan lagi. Yang kedua ialah can save cost in buying new furniture. Poin ini menunjukkan jika kita membeli produk perabot yang baru, mungkin harganya lebih mahal daripada membeli barangan yang dibuat sendiri. Kosnya mungkin agak lebih murah berbanding membeli produk yang baru. Ini adalah contoh barangan pejabat yang boleh dibeli daripada laman website seperti IKEA, Lazada dan juga Shopee. Kita dapat lihat dalam gambar tersebut, meja sahaja sudah mencecah RM168 tanpa ada laci-laci, manakala kerusi pula sudah mencecah RM549. Kosnya agak mahal berbanding kita membuat sendiri meja dan kerusi mengikut kepuasaan kita sendiri. Kita sebagai peniaga kecil perlulah berjimat cermat kerana jika kita mengeluarkan banyak modal, ditakuti kita akan menghadapi risiko ketiadaan duit. Poin yang seterusnya ialah barang-barangan yang boleh dikita semula. Antara barang-barangan yang boleh dikita semula dalam perniagaan kecil dalam memastikan perniagaan kecil kita sentiasa berada dalam keadaan yang lestari ialah kertas, dakwat cartridge, tin dan juga botol. Jika ada kertas-kertas yang tidak boleh digunakan, kita boleh print di muka surat yang masih kosong. Ia sekaligus dapat menjimatkan penggunaan kertas. Yang kedua ialah dakwat cartridge. Kita janganlah buang bekas dakwat tersebut. Kita boleh mengisi semula dakwat tersebut ke dalam bekas tersebut. Yang ketiga ialah tin. Seperti yang kita lihat, kita boleh jadikan tin sebagai hiasan dengan menanam pokok-pokok kecil dan juga sama seperti botol yang boleh juga menanam tumbuh-tumbuhan, ataupun botol tersebut masih boleh digunakan dalam mengisi air minuman kita. Itu sahaja daripada saya paskan kepada presenter yang seterusnya. Assalamualaikum, saya Afa Natasha dari kumpulan 4. Saya akan membentangkan poin seterusnya. Pada pendapat saya, menghias ruangan dalaman tempat perniagaan dengan tanaman tumbuhan hijau adalah salah satu inisiatif yang boleh saya ambil dalam mewujudkan perniagaan kecil yang lestari. Hal ini kerana sebagai peniaga kecil, kita tidak mempunyai modal yang banyak dalam mewujudkan perniagaan yang lestari. Oleh itu, kita boleh mewujudkan perniagaan lestari dengan menghias tumbuhan hijau yang tidak memerlukan kos yang besar. Selain itu, tanaman tumbuhan hijau yang dihias di dalam ruangan tempat perniagaan juga boleh membantu memberikan oksigen kepada manusia dan mengurangkan haba di dalam ruangan tersebut, yang menjadikan suhu di dalam ruangan tersebut akan sentiasa lembap dan dingin. Okey, gambar di dalam slide ini merupakan gambar yang menunjukkan contoh hiasan tumbuhan hijau di ruangan dalam pejabat dan tempat perniagaan. Seterusnya, dengan adanya hiasan tanaman hijau dalam perniagaan juga dapat meningkatkan kualiti udara di dalam ruangan perniagaan. Ia disebabkan tanaman hijau mampu menapis segala zarah debu di dalam ruangan tersebut. Dengan ini, ia dapat memberikan impak positif kepada kesihatan fizikal dan mental seseorang. Akhir sekali, tanaman hijau yang diletakkan di dalam ruangan tempat perniagaan juga dapat membantu untuk menyerap gas yang berbahaya seperti nitrogen oksida dan bahan-bahan kimia lain yang boleh didapati di dalam produk pembersih seperti sabun, minyak wangi dan sebagainya.
Sebagai contoh, menurut satu eksperimen yang dilakukan oleh agensi angkasa lepas Amerika iaitu NASA, mendapati tanaman segar di dalam rumah dapat menghapuskan udara yang beracun yang boleh menyebabkan barah. Jadi, terbuktilah bahawa tanaman hijau sangatlah bagus untuk dilestarikan dalam perniagaan kita. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Hi everyone, my name is Loshni Saravanan from DPR2, metric number 15 DPR20F1016. Thinking Green at Work. I suggest indoor light to create sustainable small business. What is solar indoor light? Indoor solar light is an alternative to normal lights. How it works? I think most of you guys know how it works. Yes, solar panel collect the solar energy at the daytime. After being collected, the energy is usually stored in a rechargeable gel cell battery and used later in the evening when there is no sunlight to produce lighting. Okay, now let's see the advantages of using indoor solar light. At first, cost effectiveness. Solar energy is cost effective. At first, we will feel like this product is quite expensive, but by doing the right calculation, you will realize that the money saved from being paid to your electric energy provider will eventually add up and cover the cost of installation of the solar lighting within a matter of just a few months. The second advantage is solar energy is environmentally friendly. As I said, using solar lights plays a major role in reducing carbon footprint that has been created by producing energy from non-renewable energy sources. Only by slowly acquiring solar and other types of renewable energy, it will be possible to decrease the problems caused by exhaustion of our planet's resources. The last advantage that I would like to explain is solar lighting systems require a very little maintenance. Solar lighting systems are one of the easiest to be maintained. Apart doing a few checkups and cleaning throughout the year, there is nothing else much you have to do ensures longevity of your solar lighting.
So that's it. Finally, solar indoor light contains lot of advantages. It's too suitable for sustainable small business too. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mariam binti Jaafar. Saya akan menerangkan untuk poin seterusnya bagi peniaga kecil melestarikan kawasan persekitarannya dengan mengamalkan amalan hijau. Sebagai pengusaha peniaga kecil-kecilan, mereka seharusnya memikirkan cara untuk berjimat semaksimum yang mungkin kerana pada peringkat ini mereka masih baru dan semestinya mereka memerlukan banyak kos sebagai modal pendahuluan berniaga. Salah satu cara untuk mereka berjimat adalah dengan menggunakan tenaga elektrik secara cekap dan optimum. Di samping ianya dapat menjimatkan wang, ianya juga secara tidak langsung dapat memelihara alam sekitar. Penggunaan tenaga elektrik secara cekap apabila kita menggunakan barangan elektrik yang telah pun dilabel dengan label cekap tenaga. Label cekap tenaga tersebut akan dikeluarkan oleh Suruhanjaya kepada industri elektrik yang layak untuk menerima kelulusan tersebut. Label ini dipamer bertujuan untuk memberi maklumat kepada kita sebagai pengguna tentang kecekapan penggunaan tenaga elektrik bagi setiap peralatan elektrik. Bintang pada label cekap tenaga tersebut menunjukkan kecekapan barang elektrik tersebut dalam menjimatkan tenaga. Label yang mempunyai taraf 1 bintang menunjukkan barang elektrik tersebut mempunyai kecekapan tenaga yang paling rendah. Manakala untuk taraf 5 bintang pula menunjukkan barang tersebut mempunyai kecekapan tenaga yang paling tinggi. Untuk di Malaysia, paling minimum yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Tenaga adalah 2 bintang dan maksimum 5 bintang. Untuk industri elektrik memperolehi label ini, mereka perlu patuhi piawaian dan syarat ujian prestasi yang telah dikeluarkan oleh Suruhanjaya Tenaga itu sendiri. Barulah kelulusan tersebut diberikan mengikut model yang dikeluarkan. Itu saja dari grup kami. Sekian, terima kasih. That's all from us. Thank you.